Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. 8 kali ni kita tengok yang lepas-lepas cuma 4 kali yang dia keluarkan projection materials. Cuma 4 kali. Kebiasaannya kalau dulu meeting dia orang tidak biasanya dia tak live meeting, maksudnya tak ada decision pasal dia tak ada perubahan kepada rate dia orang akan come up with consensus dan maksudnya bersetuju dan kekalkan kadar faedah lah. Itu kebiasaannya. Tapi sejak Powell mengambil alih dan disebabkan oleh keadaan ekonomi semasa, pada awal Powell dulu ekonomi tengah panas, tengah naik, kerana nampak saham naik gila pada waktu tu. Pada masa tahun lepas kita nampak saham naik. Ini yang saya maksudkan. Tahun lepas masa Powell ambil alih jawatan daripada ni, nampak saham sepanjang 2000, tidak ambil S&P 500 lah. Sepanjang 2017 waktu tu saham tengah hot lah 2017. Jadi kemungkinan Fed takut kalau saham ni terlalu cepat melonjak 2018, terlalu cepat melonjak, itu boleh menyebabkan inflasi meningkat naik. Jadi apa yang Fed buat, dia tukar polisi dia. Instead of dia orang tak mengundi untuk rate, tiap meeting tu dia orang akan mengundi. Cumanya projection materials tu keluar 4 kali. Kalau nampak ni keadaan saham US. Nampak ni? Kalau anda masuk S&P 500 2011, sejak ekonomi slow down tu, lepas tu anda buy, anda hold je, masa ni dah boleh beli tak tahu apa yang dah boleh beli. Dah sampai 3,000 tu dah sampai area tu tu dia punya magic figure lah, 3,000. Kita nak tengok dia cecah tak 3,000. Fed takut inflasi terlalu tinggi, jadi dia orang tukar polisi dia. Dan dia jadikan setiap meeting ni live meeting. Cumanya materials ni dia tak keluarkan. Dia akan umumkan dalam press conference dia dan statement dia, tapi dia tak keluarkan projection materials. Boleh? Jadi kesimpulannya apa? Masa ni USD melemah. Itu kesimpulannya. Anda pun nampak benda tu dekat chart Okey? Itu untuk malam tadi. Kita baru satu cerita ni. Baru satu sekejap. Okey, ni Fed semalam. Awal pagi tadi, saya terima banyak mesej. Kenapa New Zealand punya GDP ni keluar sama seperti jangkaan? Kenapa GDP dia melonjak? Kenapa NZD melonjak awal pagi tadi Kalau anda tengok New Zealand dollar awal pagi tadi, New Zealand dollar awal pagi tadi, New Zealand dollar NU lah, kita ambil NU New Zealand dollar awal pagi tadi kita ada lonjakan yang banyak awal pagi tadi pukul 6 ni okey, GDP dia keluar sama seperti jangkaan, tapi kenapa dia melonjak lebih sangat? Ni disebabkan oleh, biarpun anda nampak dia keluar sama seperti jangkaan, tetapi nombor 0.6, ingat ini adalah kuarter keempat 2018, tahun lepas punya kuarter. Dia kuarter yang diumumkan pagi tadi adalah apa? Kuarter pertama punya GDP, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ni bulan 1, bulan 2, bulan 3. Okay, 75 hari selepas kuarter N. Cerita dia, kita lihat kepada jangkaan oleh RBNZ, bank pusat dia. Bank pusat dia menjangkakan, biarpun market menjangkakan tinggi 0.6, tetapi bank pusat dia meletakkan projection cuma kepada 0.4. Mana kita dapat benda tu? Ni New Zealand dollar.
New Zealand dollar 0.4. Ni dia punya reference. Inilah gunanya kita simpan benda ni. Anda nak faham kenapa data ni tak ada apa-apa pun keluar sama tapi melonjak. GDP itu adalah indikator utama untuk pertumbuhan. Kita nak kata ekonomi bagus, ekonomi tak bagus, kita tengok GDP. Itu reference paling luas lah. Ni pada bulan 5 lepas, ni yang diletakkan oleh RBNZ. Saya dah letakkan page dia lagi kat sini. Page 37. Page 37. Ni. Page 37. Dia letakkan kat sini. 2019, ingat sehingga Mac 0.4. Nampak ni? Dia jangkakan 0.4. Jadi data tu dah keluar pagi tadi. Sekarang ni next jangkaan dia adalah 0.7. Dia tukar. Jadi 0.7. Belum. Jadi maksudnya data sekarang ni adalah lebih tinggi. Faham? Next saya tukar ni kepada 0.7. Jadi ni akan jadi rendah. Jadi maksudnya dia dah capai jangkaan lah. Ekonomi dia bergerak sama seperti jangkaan dia. Okey, mana hala tuju untuk New Zealand dollar selepas ni? Saya saja tak ni, anda boleh lihat anda punya outlook, saya tak update dia lagi. Yang ini next, mana hala tuju dia? Kuartal kedua, dia punya jangkaan adalah 0.7. Maksudnya, RBNZ melihat ekonomi makin naik, makin turun. RBNZ melihat ekonomi makin naik. Kenapa turun? Ekonomi makin naik. Bank Pusat sebelum ni 0. Untuk kuartal pertama, dia nampak ekonomi cuma 0.4. Keluar sekarang ni, lagi tinggi, 0.6. Okey, itu dah satu. Big expectation. Next, dia nampak ekonomi makin naik. Untuk kuartal kedua, dijangka semakin naik. Okey. Itu jangkaan dia. Itu jangkaan. Sebab lepas ni Farid cepat sangat. Sabar. Tahu? Sabar. Jadi next dia punya jangkaan adalah 0.7. Sabar. Belum sampai lagi. Saya nak tunjukkan jadi macam mana kita come up with trade ideas. Okey. Berpandukan data-data semasa, itulah gunanya kita tengok PCI lah, apalah ni data-data ni. Dapat tak dia nak capai 0.7 tu Farid? Dapat tak capai 0.7? Payah kan? Ekonomi yang okey, itu dia slightly lower, nampak? Dia nak capai 0. Nampak maksud data-data kat sini ada cahaya. Kan? Dapat tak nak capai 0.7. Jadi, dalam mesyuarat yang akan datang, pada Ogos akan datang, data ni cuma September nanti. Pada Ogos punya mesyuarat, sekiranya data-data keluar masih tak cantik, apa yang RBNZ akan umumkan dalam polisi dia ni? Sekiranya data-data ni berterusan, RBNZ akan turunkan dia punya projection. Kita tak tahu dia turunkan projection ke tak turunkan projection. Kita tunggu sampai mesyuarat dia. Tetapi ke arah mesyuarat RBNZ bulan 8 nanti, bulan 8, 2 bulan lagi, anda nak long ke nak short NZD? Nampak tak? Nampak tak cara dia? Anda tak akan pergi long NZD. Anda pergi cari bias dia untuk short NZD ke arah bulan 8 nanti. Boleh? Itulah maksud dia. Sebabnya Bank Pusat jangka ekonomi makin perlahan. Kalau anda pelabur, anda nampak ekonomi makin perlahan, anda tak masuk. Itu je. Jadi Bank Pusat perlu tambah sama ada dia turunkan dia punya projection, sebab dia turunkan projection, kalau tak sampai juga, then dia kena cut dia punya rate. Itu dia. Boleh? Kalau keadaan ekonomi masih deteriorate,
masih makin teruk, kemungkinan untuk dia cut rate tu semakin tinggi. Faham? Jadi nampak tak kegunaan dia untuk lihat masa depan? Wassalam, Syukri. Faham, Farid? Anda tengok ke depan. Bukannya anda tengok, hari ni ada RBNZ. Dia nak naik ke turun. Mana ada. Kita nampak sebulan 2 bulan ke arah mesyuarat tu. Mesyuarat bulan berapa? Bulan 8. Bulan 6 ni kita dah nampak dah. Tak sampai. Dia nak target 0.7 ni. Mesyuarat dia pada bulan berapa nanti? Bulan Ogos dah. Tak cantik dah. Itu dia. Sebab itu, bias untuk New Zealand dollar ni, data pagi tadi bagus. Dia tengok kuartal pertama ni memang dijangka bagus. Sebab tu saya letak hijau ni. Memang dijangka bagus. Tetapi, ke arah depan tak cantik. Ke arah depan ni, ke arah kuartal kedua. Ini pun ada dalam ni. Untuk New Zealand. Kita nampak. Ada nampak sekarang New Zealand dollar mengukuh sebab lepas data pagi tadi. Data pagi tadi, New Zealand dollar cantik. Yield dekat US jatuh. New Zealand dollar jadi pilihan. Kalau kita nampak dekat ni, New Zealand dollar akan mengukuh. New Zealand dollar cantik, kuat waktu ni. Itu sebab GDP pagi tadi. Selepas mula data-data lain keluar, anda akan nampak New Zealand dollar. Sekiranya berterusan, tak berapa cantik, then anda akan nampak betul New Zealand dollar. Boleh? Itulah guna banyak benda dalam table ni. Kalau anda faham baca dia, anda bukannya hari ni nak trade apa, tak. Anda tengok 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan ke depan, ke depan. Bukannya hari ni kita dah rancang nak trade apa hari ni. Hari ni apa nak trade. Jadi ini kita tak pergi short New Zealand dollar pada waktu ni. Tak. Data pagi tadi kuat, anda pergi long New Zealand dollar long. New Zealand dollar akan long. Jadi anda pairkan dia. Dalam outlook tu semua ada. Anda pairkan dia. Jadi faham ni Boleh Farid? Boleh Syukri? Okey, itu untuk GDP data. Jadi untuk hari ni, untuk semasa kita ada New Zealand dollar yang bullish bias sehinggalah next data dia pada waktu ni dia masih bullish bias. Itu dia. Okey. Dan sehingga mana dia bullish bias, itu anda buat technical anda. Kita lihat adakah dia dalam korektif ataupun impulsif, dan kita tengok apa dia punya ni. Sebabnya kita trade ni pair. Kalau New Zealand dollar bull, kita ada Kanada pun bull. Anda trade NZD CAD, anda nampak benda ni. NZD USD push ke atas. Sebabnya USD nampak cara tambah pair ni. New Zealand dollar dengan ni, kita cari untuk ni. Saya kalau trade, saya nak tunggu, ini adalah satu sand leg. Kita ambilkan cerita New Zealand dollar cap ni. Ada nampak New Zealand dollar cap. Waktu ni, New Zealand dollar cap akan mengukuh. Pada waktu ni. Okey? Pada waktu ni. Tetapi, masuk waktu malam nanti, adakah kita ada Kanada dollar juga yang turut mengukuh? Sebabnya kita dalam 8 currency yang kita trade, US nak cut rate. Europe, Draghi bagi tahu dia pun melihat cutting rate sebagai satu option. Kita ada JPY kekal sama, tetap easing program. Seperti saya katakan sebelum ni, tak ada apa-apa. Saya pun tak nak sebut sangat BOJ sebab tak ada apa-apa. Dijangka tak ada apa-apa. Election bulan depan, dia tak buat apa. Kita nampak JPY pagi tadi 5 pip. Anda baru ingat, cantik ni, tekan buy, letas tu jatuh. Tak ada apa-apa. JPY lemah lagi ada. Sebabnya kita ada even dengan USD. Bukan apa.
kita ada pasaran saham yang tengah bullish tengah positif pada waktu ni. Rate jatuh, kos murah, pasaran saham naik even belum ni sebabnya ke depan jangkaan ke depan yang cerita Federal Reserve tadi. Waktu ni ada nampak New Zealand dollar cap ini ada nampak. Okey, mengukuh. Tetapi kita nampak open price dia, ni open price dia pagi tadi dan mengukuh. Ini disebabkan oleh oleh GDP dia pagi tadi. Tapi adakah ini kalau saya lah adakah saya akan long dia? Tak kenalah. Kenada, Bank of England, dua yang tak nampak akan cut rate untuk pada waktu terdekat. Tak ada. Kenada, data-data dia cantik, minyak pun tengah meningkat, tak ada. Bank of England, inflasi pada kadar 2%. Tak ada. Kalau dia nak turunkan rate, boleh inflasi tu boleh melonjak 3%, pengsan dia. Sebabnya kalau dia cut rate, GDP jatuh, orang beli barang kat luar mahal, inflation mahal. Boleh? Farid, faham Syukri? Jadi GDP waktu ni orang tengah tengok macam mana central bank ni tackle ekonomi. Sebab tu cerita central bank ni balik kepada ni. Selepas ni kita akan tengok pada data depan. Dapat tak dia punya polisi ni sampai? Dapat tak polisi ni sampai? Bulan 7, bulan depan nanti, sebelum Fed punya meeting, kita akan cerita pasal ni lagi. Boleh? Okay, itu untuk apa? Itu untuk GBP. Bank of Japan tadi tak ada apa-apa. Kita ada chef sebentar tadi, dia punya trade balance lebih cantik. Tapi tak ada banyak impact kepada chef sebabnya sentimen positif, chef agak tertekan sikit tapi masih agak over elated sebabnya cerita dekat yield dunia menurun, pelabur akan keluar daripada pasaran fix, daripada pasaran bond. Kita akan nampak chef, kita akan nampak JPY. Ada JPY. Dia macam ni lah. Bayangkan bank fixed deposit dekat bank turun dia punya rate. Faham? Kalau anda simpan ataupun anda simpan dalam fixed deposit, fixed FD. Kalau anda simpan FD, bank turunkan kadar FD, anda akan keluar daripada pasaran tu. Anda tak akan beli yang baru lah. Kalau anda dah ada yang lama, tak apa. Tapi anda tak akan beli yang baru. Faham? Lebih kurang macam bond lah. Kita nampak, tak cantik rate dia. Naik sikit pada hari ni untuk 10 years, tapi yang shorter term dia tak naik. Shorter term menurun. Ini untuk US. Ini untuk US mana bond dia. Untuk 10 years dia, alamak, tak buka. Ini untuk 10 years. Masih jatuh. Ni dia. Ni kalau berterusan jatuh ni bond price naik, bond yield ni tetap jatuh. Nampak berada pada bawah 2. Kalau tengok untuk 2 years punya pun jatuh. Tu tak berapa. Tapi dia punya ni tak skewed, dia tak negatif dia lah 10 years dengan 2 years. Maksudnya 2 tahun tu jatuh lebih banyak. Mana saya punya ni? Ni yield curve cut dia. Ada nampak untuk 2 tahun ni jatuh. Tapi 10 years ni mula menaik. Maksudnya 10 years ni dah lebih, dia tak menunjukkan keadaan deflation, keadaan recession. Dia lebih tinggi daripada 2 years dan juga 3 years. 2 years dan 3 years. Bill yang lain ni adalah, of course, yang rendah-rendah ni dia tak kisah. 2 tahun dengan 3 tahun. Itu sebagai reference. Dia macam anda punya ni lah. Anda punya fixed deposit lah. Kalau anda nampak fixed deposit lebih rendah, anda tak masuk. Jadi itu yang kita nampak.
Sekiranya ini berterusan jatuh, pasaran saham ni pasaran saham tetap naik, gold ada limited upside. Kita akan nampak gold mengukuh, tapi tak terus dia nak sampai next target adalah kepada 14. Tapi dia nak break 14 tu agak payah. Kalau saham tu kalau saham jatuh, yield jatuh, then kita mungkin ada next kepada single 16. Tu yang orang tengok. Ni 14, tandakan dalam chart anda 14. 14 sebagai next untuk gold punya movement. Anda nampak pergerakan gold yang besar. Tapi sekiranya pasaran saham ni tak berterusan meningkat, then gold akan naik balik. Maksudnya polisi central bank tadi tak jadi. Dia nak cut rate, dia nak ekonomi tu bagus supaya hutang tu murah. Tapi kalau dia cut rate, ekonomi masih tak bagus, dia kena cut lagi rate, itu boleh menyebabkan gold ni makin naik. Orang berpindah, saham tak cantik, ini tak cantik, kita pergi, itu boleh menyebabkan safe haven. Itu boleh orang beli kepada gold, orang beli kepada bond. Dia nak orang keluar daripada bond sebenarnya. Yield bond tu jatuh, orang beli yang lain. Bond dah tak cantik, beli bond pun tak guna, dapat sikit. Jadi pergi. Itu antara yang kita dengar masa sekolah tu kan. Bila rate naik, orang simpan duit. Bila rate turun, orang belanja. Ingat tak? Tak tahulah, zaman saya adalah KLSR. Semua senyap je ni. Tengah syadu ataupun tengah merenung cat. Tak ada soalan? Boleh Okey. Untuk petang nanti kita ada UK punya retail sales, retail sales dan juga ECB Economic Bulletin. Economic Bulletin ECB dijangka agak tak berapa cantik, negatif. Kita ada data-data yang mula menunjukkan tak berapa cantik lah ekonomi dekat ni, kecuali tak berapa cantik lah. So we are not expecting any hawkish ni dekat ECB Bulletin. Retail sales UK dijangka lebih rendah. Ini dah fully priced in, ini tak ada apa-apa. Ini dah, kalau keluar lebih kuat, then baru ada impact. Kalau dia keluar lebih lemah, itu memang dah dijangka. Jadi kita nak tengok surprise dekat sini. Kita ada kita ada data 2 minggu lepas oleh pihak swasta menunjukkan retail sales lebih rendah. Jadi ini pun dijangka lebih rendah. Okey dengar. Okey. Untuk UK, untuk Bank of England pada malam nanti dijangka tak ada apa-apa. Kekal dia punya polisi, statement akan highlight kepada inflasi, dan itu yang masih menyokong kepada GBP, dan itu yang sebabnya kita nampak untuk semasa GBP adalah agak disokong neutral tapi lebih positif, terutamanya GBP USD pada bulan ni nanti kalau GBP pada bulan Ogos nanti bulan 8 nanti barulah dijangka dia buat something GBP, AUD, NZD bulan 8 Commonwealth Kanada bulan berapa? Kanada bulan 7 tapi Australia bulan 8, New Zealand pun bulan 8 projection. Jadi untuk kali ini tak ada apa-apa, tak nyangka dia buat apa-apa, tapi dia akan lebih neutral. Dan dalam keadaan sekarang di mana hampir kesemua bank-bank pusat utama dunia, Fed, ECB dan lain-lain semua menuju kepada easing, kita ada Bank of England dan Bank of Canada yang masih hiking. Bukan hiking, dia punya projection ke depan nak naik rate. Boleh? Dan itu yang menyebabkan GBP masih lagi. Kita nampak semalam kalau anda trade major semalam,
Yang paling banyak bergerak adalah GBP USD. Dia gerak, yang lain ada turun naik, GBP USD naik je. Sampailah press conference Powell tu habis, baru dia turun. Dia sideways sekejap. Pasal semalam, siapa yang ni lah. Yang paling banyak USD NOK. Hari ni Norges Bank, Norway. Sebabnya malam ni Norway dijaga, Norges dijaga akan high rate. Ni untuk GBP. Okay, jadi agak positif sebabnya inflasi dia biarpun dah nampak lebih lemah, lebih lemah daripada projection, tapi angka ni adalah inflated. Maksudnya lebih tinggi daripada long term projection dia. Long term projection dia 2%. Okey. Okey, satu-satu GBP. Jadi saya masih hawkish lah kepada GBP untuk semasa. Kita ada Tory ataupun Conservative Party punya pemilihan, di mana nampaknya lebih nyata lah politik dia, di mana lebih ramai yang menyokong kepada Boris Johnson, dan itu memberikan kestabilan balik untuk UK dalam isu Brexit. Wassalamualaikum. Malam nanti kita ada ADP Non-Farm Employment Change untuk Kanada. Kalau saya lihat dekat Reuters, ADP punya ni ADP ada tak dia punya ni? Hari ini saya cari sekejap Kanada punya ADP tak ada, ini private data. Tak ada ADP malam nanti untuk Kanada. Philly Fed lain tak ada. Yang besarnya mungkin ADP ni, tapi not really banyak move. Yang kita nak tengok Bank of England malam nanti dijangka kekal. Biarpun kekal, tak ada apa-apa, itu boleh menyokong kepada kekuatan GBP. Tapi seperti biasa cerita GBP ni, kalau ada keluar Brexit, apa-apa lain cerita dia. Hari ni kita ada Euro punya summit. Kita ada ECB summit baru habis malam. Kita ada Euro summit, tak ada dalam ni. Kita akan ada pemilihan untuk siapa yang bakal menggantikan Draghi ya. Jadi kita tengoklah siapa kandidat yang menang. Okey. Dekat Outlook, apa yang saya buat, saya masukkan information dalam Outlook tu. Jadi updatekannya ni untuk hari ni ya. Sebabnya kita ada perubahan ini, jadi saya akan email kepada anda. Jadi email kepada saya, sebabnya kalau anda gunakan PDF tu anda tak dapat nak ni ya. Email kepada saya untuk request yang format ini, untuk format. Sebabnya saya tak dapat nak post kat sini ya. Saya post kat sini dia tak keluar, word format tak keluar kat sini. Jadi email kepada saya untuk dapatkan yang format format ini. Okay. I'm trying out all this format. I'm trying out all this format untuk supaya senang anda nak trade lah, supaya mudah untuk anda. Bank tak clear tadi, bank apa lagi tak plan nak cut rate? BOC dan Bank of England. Bank of England kalau dia cut rate, inflasi dia tengah tinggi 2.0. Kalau dia cut rate, inflasi boleh 3%, 4%. Pengsan ni. Okay. Jadi email kepada saya sekarang, letakkan ini je, tak payah Assalamualaikum Bang Zul, terima kasih, tak payah. Letak ni Outlook dah. Saya tak baca banyak sangat. Okey, letak Outlook je. Letak dalam email tu dalam title tu Outlook. Dah send kepada saya. Tak payah isi banyak sangat. Saya tak baca. Banyak sangat. Tengok email saya anda tak percaya. Gmail kena bayar dah.
saya bayar. Hari tu saya suruh pakai Yahoo Hotmail, sebabnya saya punya Gmail dah limit dia punya storage. Sehari 1000 lebih email, mati aku. Okey. Jadi letakkan macam ni. USD kita ada bearish formation, bearish Euro. Kita tengok pada ni. Okay. Euro adalah lebih neutral. Kita tak nampak arah. Macam USD ni kita nampak arah dia. JPY dengan penurunan yield dekat US, interest rate rendah, kita akan nampak JPY ni mengukuh. Tapi not to all currency, not to all currency. Spesifik dia kepada USD. Jadi saya untuk kat sini, saya letakkan bullish. Tapi even saya letakkan ni, AUD, JPY, shallow bounce, jaga-jaga sikit kepada technical dia, dan lebih shorter term. Saya cuma letakkan apa dalam sistem itu je. Tapi use your discretion, sebabnya AUD, JPY, saham tengah mencanak, AUD, JPY anda akan nampak pergerakan yang keluar AUD, JPY. Jadi AUD, JPY akan ada kekuatan sikit. Ni something yang saya tengah tengok jugalah. Dan kepada low of yesterday, kita nampak low of yesterday. Kalau ada rejection, then baru entry. Tak ada rejection, tak entry. AUD, JPY. Sebabnya dia memang dalam bearish punya ni, bearish punya move, impulsive bearish, downtrend. Senang cerita downtrend. Ni pula beri signal downtrend. Ini semalam. Semalam punya close adalah short L shape, no trap long. Ini adalah bear punya structure. Kita tunggu dia punya ni lah, dia punya retracement sama ada short daripada sini ataupun kita tunggu CRS. Kalau tak short dari sini, this is another area. Kalau tak ada CRS kat sini, this is another area. Dekat point of control yang semalam. This is another area. Boleh? Ini bukan signal. Ini adalah satu bagaimana kita come up with trade ideas. Itu saya nak tunjukkan. Macam mana kita come up dan menggunakan sistem dia. Kita cuma ikut satu sistem. Itu je. JPY adalah bullish. GBP saya ceritakan tadi disebabkan oleh Bank of England tadi bullish bias lah. Tapi kalau anda nak masuk hari ni, GBP nak masuk hari ni, kita ada meeting malam, anda akan nampak dia turun naik. Orang tak masuk. Itu je. Kalau nak masuk short term GBP. Jadi GBP adalah bullish. Saya letakkan kat sini bull. AUD. Mana AUD? AUD adalah bearish. Tendensi dia untuk cutting rate dan yield dunia yang tengah jatuh. Canada dollar bull. Chef agak bullish tapi jaga-jaga dengan sebarang perkembangan daripada euro. New Zealand dollar adalah bull disebabkan oleh GDP data dia pagi tadi. Untuk hari ni lebih short term. Jadi ini yang dia. Okey, jadi saya letakkan JPY, GBP, CAD, Chef, New Zealand, euro adalah neutral, bearish untuk USD, bearish untuk AUD. Jadi lepas tu kita buat pair. Kita buat pair USD, USD JPY, GBP USD. Kita letak satu-satu ni pada dalam pair dia. Okey, lepas tu ini berpandukan M30, satu yang kita duk cerita dalam technical pada minggu lepas. Kita tengok market dia. Ni arah short untuk UJ, long untuk GU, UCAD dan seterusnya. Okey. Seterusnya. Lepas tu kita letakkan tengok kepada technical. Daripada semua ni macam mana nak trade?
Okey, kita tengok kepada teknikal kita. Kita tengok contohnya macam UJ. Ni UJ. Okey, kita cari arah untuk short tadi. Okey. Apa market structure dia? Ini adalah satu bear market type. Bear, satu bear. Okey. Adakah dia masih boleh impulsif bearish? Ini impulsif, maksudnya ini adalah satu bukan correction lah. Kita tahu correction ni dia valid sampai 50%. Ini saya gunakan Fibo retracement 50 lepas daripada ni kita akan ada korektif. Kalau dia sampai ni retracement, kita tak long lagi, kita tak short lagi dah. Kalau retracement dia atas 50, then mungkin dia adalah reversal. Email saya, bukan saya email anda. Email saya, kalau saya email seorang-seorang, saya pengsan. Saya letakkan dalam satu tempat. Email saya, boleh? Wee Xiao Jiang, email saya. Tu email address saya. Saya tak dapat, sebabnya kalau saya log out nanti, saya tak dapat nak ambil email anda. Lagi pengsan. Jadi saya cut and paste saja, senang. Okey. Jadi sekiranya dia bergerak selagi macam ni, kita cari untuk short. Cerita dia, adakah market structure dia sokong untuk short? Kita tengok kepada semalam. Semalam, siapa tahu apa bentuk ni? Syukri. Kita punya ni, nota untuk tu hari Selasa lepas. Ini apa bentuk dia? Kita ada dua. Basic dia, dua peak. Satu kat sini. Dan satu lagi, yang tertinggi adalah kat sini. Okey. Dan kita ada price yang price yang tutup lebih di bawah. Mana ni? Price yang tutup di bawah. Ni price tutup di bawah. Okey, price tutup di bawah. Okey, apa bentuk ni? Price start, buyer dengan seller agree kepada atas ni. Lepas tu price tutup bawah ni. Apa bentuk ni? Apa bentuk ni? Ini adalah short P shape trap long. Ni dia. Okey. Ini adalah satu bila dia P shape, ini adalah satu satu long punya market type. Kalau P long market type, kalau L short market type. Kita nampak tutup kat bawah. Maksudnya long kat atas ni banyak kena trap. So kalau keadaan macam ni, saya tak enter. Biarpun market type cantik, tapi structure cantik, market type dia tak apa kena. Kita akan ada market yang exhaustive, agak overextended. Kita nampak pun dia dah buat low daripada ni. Jadi kalau nak masuk, saya nak tunggu price retrace. Kita nak value ada penambahan, kena ada ambil order dulu lah. Tu dalam ni. Kita tengok reaksi price kat sini, ataupun kita tengok reaksi price sekiranya dia retest kat sini. Kita nak deep retracement. Ni dia kena retrace banyak. Dua tempat, 1 dan 2 ni. Kita nak sini. Tempat volume banyak. Nak masuk, kena banyak volume. Kalau macam ni, kena ada banyak volume. Saya akan lihat kepada sini. Instead of sini. Kenapa? Instead of sini, saya akan lihat kepada sini. Saya tak gemar ke sini. Kenapa? Farid, daripada segi logiknya, daripada sudut untuk teknikal, apa logik dia? Sebabnya, mana price start hari tu? Sini price start dan kita ada transaksi yang banyak berlaku buyer dengan seller sini. Maksudnya, buyer kat sini akan cuba untuk keluar position balik
kat sini. Dia akan cuba push price balik kat sini untuk break even dan keluar. Kalau nak short, saya akan short daripada sini. Boleh? Invalidation dia, sini invalid dia. Sebabnya situ tempat stop loss. Jadi kalau berlaku kat sini, kita kena spike sikit. Ini tempat stop loss, nampak ni? Jadi saya akan tunggu sini. Instead of sini, saya akan tunggu sini. I'm not interested untuk short UJ ni ke bawah ni. Agak rendah untuk nak short. Kalau itu yang dapat selalu short, dapat akal tu. Buka cat, jatuh ni, tekan. Jangan. Ini boleh menyebabkan anda bermanja dengan cat satu hari. Tunggu dia retrace dulu. Dapat dulu volume, barulah dia nak jatuh. Dapatkan volume. Dan letakkan stop loss anda. Tengok berapa kali dia retest di atas ini. Boleh? Jadi untuk UJ, saya letakkan short P shape, trap long, no entry unless value build. Faham yang tu? Setiap satu ni semua saya letak satu-satu. Macam AUD chef ni saya tak berapa tertarik sebabnya memang dia short on shallow bound sebabnya dia adalah short L shape. Kita nampak ni. AUD chef. AUD chef. Okay. AUD chef. Memang kita tunggu dia rebound balik kepada price ini. Rebound balik. Kalau nak short pun untuk shorter term entry untuk shorter term entry maksudnya anda cuma TP kat area ni dan SL kat atas ni. Cepat, masuk cepat. Sebabnya dia punya ni tempat dia, nampak ni. Anda pergi dekat berapa ni? Anda pergi dekat daily pun ni dekat low ni. Nak short jangan daripada low. Kalau nak masuk adalah lebih kepada shorter term. Kalau shorter term tak apa. Hari ni jangan pergi, nanti ni boleh ni 200 pip. Aduh. Payah dia nak pergi. Nak swing jangan swing daripada situ lah. Swing daripada tempat tinggi lah. Boleh? Boleh? Okay. Jadi semua tu ada dalam ni. Baca dia. Tunggu bounce dia. Dan kat mana area dia adalah kepada ni. Adalah kepada penggunaan point of control ni. Kat sini banyak buyer seller lah. Dia nak short pun ada seller. Dia baru lah. Saya tengok 3 tempat ni lah. Kita tengok ada ke tak price action. Maksudnya ada rejection CRS. Tak ada, invalid. Itu je. Tak ada CRS, dia masih naik. Jangan buat kerja gila. Jangan buat kerja gila. Kalau itu berlaku, saya akan tengok kepada 50%. 50% ini dah jadi bull balik. Boleh? Okey. Kita berhenti lihat dulu dan kita sambung balik dalam masa 5 minit ya. Kita berhenti lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti lihat dulu 5 minit.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tak apa, tak apa. Email kepada saya untuk dapatkan Outlook tadi. Ada orang lama tak kontak ni, ada juga minta Outlook. Okey. Okey. Jadi email kepada saya untuk dapatkan Outlook. Apa dia, kita ada sekali lagi. Kita lihat kepada ni. Ingat yang dekat sini, ini adalah berdasarkan sentimen. Berdasarkan sentimen. Yang ini adalah lebih kepada longer term dengan atasnya. Contohnya USD anda cari untuk short. Euro pun saya tak berapa gemar untuk nak long dia pada waktu ni. Sebabnya dia pun nak start shorting. Tapi antara dia dengan USD, Euro USD tu masih long. Tapi kalau anda position trade, melihat 2 bulan position, 3 bulan, ni bukan pair untuk anda. Anda mungkin melihat seperti mula melihat kepada benda seperti USD JPY kepada kalau itu adalah something yang anda dah trade. Kalau dah ikut webinar ni anda dah trade dia dan lain-lain. Okey, tapi untuk hari ni ingat ni, jadi updatekan ni, lihat kepada baca Forex Live, contohnya update diri anda apa yang berlaku. Jadi katalah kita lepas webinar GBP, tiba-tiba ada announcement lain. Jadi ini mungkin tak valid untuk long GBP ya. Jadi suatu saya bagikan kepada anda Word file supaya anda boleh gunakan yang hitam ni. Tukar dia macam ni je lah. Tukar color dia. Yang hitam tu taklah, ini jadi bearish lah dia. Hitam putih kehidupan. Okey, tukar dia. Boleh? Lepas tu anda pandang kan lah. Lepas tu tengoklah dia punya ini position yang anda nak masuk. Tengok market structure dia. Kalau dia impulsive bearish, anda masuk. Kalau dia corrective bullish, anda tak masuk. Kalau dia extended, itu mungkin dia bertukar. Sebabnya dia dah correct lebih daripada 50% FIBO. Itu dia. Kalau dia corrective, barulah anda trade dia. Tengok kepada market type dia dan cari entry dia. Sifat entry dia. Lepas tu tunggulah. Letakkan ni, lepas tu tunggu level anda masuk. Stop loss TP, itu je. Ulang dia. Itu je. Boleh lepas webinar ni saya email kepada anda, dan saya kalau ada apa-apa selepas webinar saya akan updatekan dekat sini. Kalau ada apa-apa lah, perubahan AUD ke contohnya, pasal saham tengah naik. Mungkin ada perubahan daripada sudut sentimen. JPY sebab Europe punya session. Malam nanti JPY akan kepada depending kepada pasal saham US. Dia nampak JPY semasa ni, pergerakan JPY semasa. Ya, dah mula melemah sikit ni. Sebabnya sentimen pasaran saham. Tapi masuk US capital market besar. Europe ini mungkin akan di-test. US orang pergi balik kepada bond. Jepun punya ni keluar. Itu dia. Itu mungkin menyebabkan JPY mengukuh balik. Itu dia. Kau nak faham dia punya flow harian. Okey? Boleh Hai, you. Lepas ni saya email kepada anda, jadi email kepada saya untuk dapatkan Word format untuk Outlook tadi ya. Email sekarang, jadi lepas senang saya buat dia punya ni, saya balas email anda selepas webinar dan saya akan updatekan kepada yang pada waktu tu lah. Jadi updatekan dia bila anda trade, dan tengok kepada sentimen semasa pasaran. Okey. Jadi hari ni what to email, you baru join, untuk dapatkan Word format Outlook sebab ada some perubahan. Email kepada saya, alamat email dia dalam tu. Okey, one constant thing yang kita buat dalam trading ni adalah mengambil risiko. Tapi masalahnya, inilah topik yang ramai trader tak suka nak dengar. Apa nak cerita money management. Tapi cerita dia, anda nak dia masalahnya ramai yang cuba pandai trade. Pandai trade maksudnya dia tahu je lah, buka chart dia tahu entry. Kadang-kadang je cantik. Lot size kita letakkan 20%.
20% daripada risk. Ui, gila, 5 kali entry habis. Pelbagai kaedah lah untuk orang ni. Satu benda yang anda kena faham, bila kita trade ni, kita sebenarnya berniaga online. Ni satu yang saya cuba nak terapkan kepada semua. Kita berniaga online. Anda boleh berniaga suka-suka. Kalau anda berniaga suka-suka, anda tak expect untuk, good income lah. Ada, tak ada. Itu adalah berniaga suka-suka. Bila anda berniaga suka-suka, don't expect, kita nampak kedai tu sekejap buka, sekejap tutup. Sekejap buka, sekejap tutup. Jadi kita tahu orang tu berniaga main-main. Dan dia akan dapat duit main-main. Faham? Masalahnya, ramai trader yang main-main ni, dia cuba untuk, saya harap bagi yang nak terasa, saya harap anda terasa. Bagi, dia main-main trade, tapi dia nak duit banyak. Tu masalahnya. Bila kita bercakap mengenai the whole spectrum of trading punya sistem, it's not about entry. It's not just tahu, ada benda ni, Zul ada benda ni, ni bagus. Lepas tu, kalau nak bagus, pergi central bank, dia keluarkan monetary policy. Lagi bagus. Lagi ada, dia kata ekonomi bagus, ekonomi tak bagus. Lagi power dia punya signal, kan? Itu lagi power. Powell pada tadi kata risk to the economy is skewed to the tak nampak tak elok. Labor is nampaknya holding, tapi inflation jatuh. Jadi anda rasa CPI pada bulan depan naik ke turun? Senang cerita. CPI bulan depan naik turun. Hiu. Dungat. Farid, Fina. Bulan depan punya CPI naik ke turun untuk US? Powell kata turun. Turun lah. Itu je. Tak payah analisa kita. Powell bagi tahu semalam. Power tak power je. Dia bagi tahu semalam. Ada dalam statement dia. Itu power. Nama pun Powell. Sikit-sikit nak jadi. Dia dah bagi tahu. Tapi trading is not that. It's not just that. It's not that. It's nothing. It's not just that. If that is bagaimana anda berfikir trading ni, that's only the small part of analysis. It's only a small part of your trading. The bigger part of your trading, the bigger part of your online business adalah apa? What is the biggest part of your of a business? Is account dia, pengurusan, management. Anda power macam mana pun jual burger, anda tak jaga duit, habis. Tapi topik ni orang ramai tak suka. Tapi inilah topik yang paling penting. Jadi benda yang semua kita ambil, semua orang buat apabila melabur dalam perniagaan online ni adalah mengambil risiko. Di sinilah anda kena sediakan mentaliti anda dahulu. You need to start anda. Bermula mana startnya? Saya buat mistake sama. Belajar macam ni. Kaya. Saya lagi lah. Mana dia belajar? Saya tengok dekat Facebook, bukan Facebook, dekat masa tu guna Yahoo. Entah 2006 2006 awal 2006 search saya berniaga kereta. Lepas tu 2005 dapat VSS daripada satu stesen TV ni. Tu bulan 12. 2006. Lepas tu saya jual kereta. Orang jual kereta, saya family ada AP, ada import permit kan. Saya ada lesen untuk ni. Saya import sendiri, tapi saya tak dapat bid price orang lain. Orang yang tak ada AP. Saya pun pening kepala, macam mana aku nak lawan dia. Tanya kat bank, kawan kat bank tanya, kau tahu sikit pasal forex? Forex apa benda tu? Tak tahu forex. Saya melabur saham. 97 saya dah melabur saham. Melabur, bukannya trade. Melabur. Letak dividen tiap tahun. Cerita dia, macam mana? Ni dia pergi bank, dia cerita forex. Dia cerita pasal forwards. Saya search dalam internet. Search.
Oh, jumpa forex kaya. Oi, ada duit VSS RM50,000, $50,000. $50,000. $50,000. Waktu tu tak banyak lah, 3 point something. 3 something. Pergi lah tukar. Pergi hantar kepada satu broker ni tahun 2006. Lepas tu dia 1 minggu lepas tu dia suruh Isnin masuk, Jumaat saya pun pergilah tu download MT4. Download MT4, masa tu MT4 baru keluar kalau nak tahu. Saya mana tahu download MT4 baru, masa tu baru saja. So ada MT4 ni macam mana nak guna, tekan. Tu hari Jumaat malam, tekan. Dia kata not enough money. Not enough money, $50,000 kena scam aku ni. Mana boleh not enough money kan? Kita ada $50,000. Tekan. Nampak hijau apa benda ni? Tekan. Dia cakap not enough money. Hari Jumaat. Lepas tu pergi light rokok. Masa tu isap rokok pergi dah light pergi depan tengok tinggal berapa sen? 24 sen. Habis duit aku. Rupanya masuk sebelum NFP. Jujur kata, sebelum anda trade forex ni pernah dengar NFP tak? You, Farid, pernah dengar FOMC tak? Sebelum anda trade forex? Belum kan? Sekarang ni baru ada FOMC. Jangan, tak pernah. Tu, nampak? Tak ada ilmu. Masuk, habis duit VSS kerja 8 tahun, 7 tahun. Fifi tahu, ni cousin saya, dia tahu cerita ni. Dia tahu cerita pasal saya punya ni lah, daripada satu stesen TV, lepas tu kereta. Habis, licin, 50,000 jadi 24. 50,000 USD. USD hangus. Mana tahu. Tu dia. Ingat terjun, baca internet, kaya. Nasib baik, waktu tu tengah renovate rumah, baru kahwin. 2005 dah settle bayar rumah. Dah settle. Saya tinggal dekat Taman Sukma, siapa kat Kuching tu Taman Sukma, dekat rumah, dekat kawasan adalah makan kita ni. Kalau nak tahu cerita dia, habis tu dah. Nasib baik belanja tu dah settle. Adalah lebih 50,000. Habis 50,000 USD, habis terus licin. 24 sen. Tu dia contoh. Lepas tu belajar lah, baru dah belajar. Habis dah sedar. Tapi sepanjang saya ni, saya saham, saya forex dan lain-lain, saya nampak ada something yang hilang dalam trading saya. So saya belajar, tanya saya mendalami pasal fundamental. Tu 2009. Mem mesti tahu. duit BSS, duit timpun. Okey, lepas tu sampailah saya belajar pasal satu benda ni lah. It's nothing to do with teknik kita. It's nothing to do with analysis. It's all about bagaimana kita start kita punya pelaburan. Ni dia. Bentuk anda punya minda. Kita selalu dengar trading adalah pelaburan. Trading. Apa benda tu? Bila kita katakan trading ni adalah satu pelaburan, anda kena buat diri anda sebagai pelabur dulu. Sebagai pelabur, anda kena ada financial planning. Anda kena cuba untuk meningkatkan passive investment anda. Saya tak gemar cerita, betapa banyak saya buat. Saya lebih gemar berkongsi kepada anda apa yang jangan buat. Yang saya sendiri buat dahulu. Satu, apa yang jelas bagi saya is, saya kalau nak cerita teknik, berapa ribu teknik saya dah belajar. Serius, lebih daripada 1,000. Kalau cerita pasal teknik, kalau cerita pasal analisa, fundamental, boleh je cerita. Kalau cerita pasal technical, boleh je cerita. Tapi tak ada trader hebat. Tak ada. Cerita dia, anda ada teknik, tapi kadang-kadang kita depan chart tu kita buat benda lain. Kenapa benda tu berlaku? Sebab ini, kalau nak tahu. Kita punya mindset tu. Anda tidak memiliki ramai trader dia tidak memiliki mindset sebagai investor. Apa nak investornya bang? Saya trade $10 je. Soalan saya, adakah itu modal kesemua anda untuk trading? Kalau anda katakan macam tu, $10, stop out, jangan depo lagi. Stop dah, buang. Kalau anda depo lagi, anda itu bukan trading.
Jadi sebagai seorang peniaga online, anda kena ada benda ni. Berapa sebenarnya modal anda untuk trade? Ni fikirkan, invest bukannya trading. Anda invest dalam trading. Ini konsep yang saya cuba bawa kepada semua dan I hope most of you dah mula tangkap cerita ni. Dia bukannya pasal trade. No, first anda kena ada objektif dahulu. Anda melabur dalam bidang ni, first keluarkan objektif anda. Kenapa? Adakah anda untuk retirement plan, investment, major? Ramai yang kata dia trade untuk extra income. Boleh kalau anda gunakan bukan duit modal anda. Contohnya duit ASB. Lepas tu adalah dia punya dividend bonus kan. Duit paket, duit keuntungan daripada market. Then anda nak gunakan duit macam tu, anda beli rumah, lepas tu jual rumah tu ada untung berapa puluh ribu, ambil sebahagian daripada dia untuk trading, untuk dapat extra income. Itu boleh. Sebabnya anda akan, itu duit lebih. Anda akan nak ikut disiplin, senang. Tapi kalau anda gunakan duit simpanan yang anda perlukan kalau ada emergency, itu tak dapat. Bezakan Satu, saya akan tanya dulu. Bila orang tanya, bang, nak belajar trade, nak belajar fundamental bang, saya akan tanya dulu, kenapa trade? Duit apa guna untuk trade? Dua soalan tu saya akan tanya dulu. Lepas tu apa nak capai? Kalau kata saya ada $100 je bang, $100 tu MC depo lagi dah. Kalau tak depo lagi, maksudnya anda trade dalam keadaan modal yang rendah. Jadi berapa anda punya objektif? Kalau tak ada duit, buat cara tak ada duit. Ada duit, buat cara ada duit. Beza, tak sama. Tak sama. Itu kenyataan dalam dunia perniagaan. Ada business person yang besar, ada business person modal kecil. Jadi kita kena placekan, kita kat mana? Kita kat mana? Dan kita, you want to succeed, anda kena tengok benda ni. You need to place yourself. Kat mana kita? Aku ada modal berapa? Aku nak cuba. Kalau nak cuba, jangan cuba dengan duit. Kalau nak cuba, jangan cuba dengan duit. Anda cuba dekat demo. Jangan cuba. Ramai yang kata, alah, tak ada feel, letak 10. Kalau nak feel, jangan trade. Kalau nak feel, jangan trade. Main kuda ke apa, itu ada feel. Jangan trade. Jangan feel dengan duit ni. Sebab itu, hukum sifat dia jadi lain. Kita cuba-cuba, tikam-tikam. Tak jauh. Beza dia tak jauh. Tikam-tikam. Jangan tikam-tikam lah. Ada yang kata, tak apa, cuba dulu. Ni, kalau ni tak ada feel, letak duit, letak kurang-kurangnya sikit. Jangan tikam-tikam. Sebab hukum ni jadi lain. Fikirkan, fikirkan benda ni. Jadi, fikirkan, tak tahulah tu kan. Okey, fikirkan, start benda ni. Kalau anda, you have some amount, start dengan kuatkan base anda. Maksudnya ada cash, anda dah start melihat kepada simpanan fix dan lain-lain. Ni, sini. Lepas tu barulah anda lihat kepada something yang dividend bearing, ETF, REITs, mutual fund, corporate bonds, higher risk dan juga dividend investing untuk bond, untuk equity, untuk saham. Bukannya CFD itu semua atas ni. Ada yang kata CFD ni adalah medium. Tak, itu adalah ke atas. Selagi anda leverage, penggunaan leverage dan terdedah kepada turun naik market, dan anda cuba membuat perbezaan daripada nilai naik, nilai turun, itu adalah high risk. Kalau anda melabur dan biar je untuk, macam kita simpan ASB, equity saham, itu adalah medium risk. Itu beza dia. Okay? Jadi build up, bukannya build down. Tapi cerita dia boleh build down, maksudnya daripada atas ni dan duit dari sini masuk ke bawah. Cerita dia kalau anda buat cara tu, it will be a slow, maksudnya anda mula dengan modal, anda tak ada modal. Dalam cerita lain lah. Bila anda tak ada modal, buat cara tak ada modal. Ada trade dengan sikit-sikit. Sikit-sikit. Bukannya pergi buat magic. Jangan. Luck runs out. Itu saja. Bentukkan objektif kewangan anda dan
kat mana anda letak duit? Yang tu tadi. Okey. Bentuk yang ni. Ketahui anda punya where you are financially. Before, bila anda dah ada objektif, anda dah ada apa anda nak capai, then anda start merancang planning anda. Kat mana anda sekarang ni? Where you stand financially? Income anda ada berapa? Datang dari mana? Ramai kita ni ada ASB lah, ada mutual fund lah, ada tabung haji lah, ada macam-macam. Tabung haji tu ingat itu simpanan, itu bukan pelaburan, itu beza dia. Wadiah dengan ni tak sama. Wadiah tu simpanan. Jadi bezakan benda ni. Okey, cerita dia. Senaraikan. Apakah pendapatan anda? Ada yang ada income koperasi. Itu contoh-contoh dia. Jadi senaraikan. Apakah income anda, sama ada yang benda fix ataupun aktif. Aktif ni anda bekerja lah untuk dia. Lepas tu anda senaraikan. Manakah perginya perbelanjaan anda? Buat dia untuk tempoh setahun. Jangan buat yang bulan-bulan. Bulan-bulan tu anda rekodkan lah. Tapi buat dia untuk tempoh setahun. Soalnya kita ada perbelanjaan macam rotek kereta, insurance payment, rumah dan lain-lain. Ada yang tetap, ada yang raya. Itu lain-lain, seasonal. Jadi senaraikan perbelanjaan anda. Ketahui beli minyak bulan ni. Fifi, sebulan duit simpan untuk minyak ada berapa? Sebulan. Jadi kita tahu benda macam ni is on top of your head. Kalau cerita pasal ni, saya ada ni banyak ni. Saya rancang. Kena ada anak sekolah berapa, ni berapa. Kita dah ni dan over sikit. Saya biasanya when I do my budget, I will put 10% above. Contohnya untuk groceries. Groceries saya akan top up 10%. Jadi kalau ada apa-apa, then 10% kita ada. Atau kalau kurang, then duit tu akan pergi kepada saving. Tambah kepada saving. Saya betul, at least paling kurang 10%. Sebab itu jangan buat belanjawan bulan-bulan. Bila anda buat belanjawan bulan-bulan, anda akan dapati, aku tak dapat nak save 10%. Masalahnya tak dapat nak save 10%, anda dapat pula trade. Itu memang tak kena. If you find yourself doing that, nak simpan duit tak dapat, tapi trade dapat. Ada ni, mesti ada. Itu portfolio khas tu ni. Okey, cerita dia memang buat dia untuk dia. Portfolio khas. Soalan Helmi ni jahat sikit. Jadi tentukan kat mana. Dan cerita dia in this nowadays, saving and investment is quite blur dia punya ni. Sebabnya there are investment yang saving lebih berbentuk investment. Maksudnya ada pulangan. Sebabnya anda tak jangka pulangan daripada saving anda. You are earning what? 2%, 3%. Inflation tolak kosong ataupun negatif jadinya. When we talk about saving, nowadays, kalau anda ni bukannya saving account. Ramai yang ada duit, aku ada RM50,000 terletak dalam saving. Anda tak kaya dengan cara tu. What you do is, you research about fixed deposit dan lain-lain. REITs, lain-lain. Pastikan duit anda buat kerja untuk anda. Don't let your money idle dalam saving. Even, fikirkan, of course you need saving untuk masa ni, but nowadays because of liquidity, maksudnya a lot of investment is quite liquid. Even time deposit, maksudnya benda yang sepatutnya ikut masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, agak liquid, senang nak keluarkan jadi cash. Jadi fikirkan ni. Start merancang lah. Lepas tu anda dah tahu berapa banyak, dan anda fikirkan jenis portfolio anda. Dia ada agresif, defensif. Ni sebelum cerita kita nak buka lot size berapa, jauh cerita tu. Sebelum sampai cerita tu, sini dahulu. Ini dahulu, anda kena buat yang ini dahulu. Ramai orang, bang, saya nak tahu lot size berapa yang nak buka, saya ada $100 bang. Bukan itu. $100 tu, sebelum sampai kat situ $100 tu tadi, adakah dia, anda dah ada tak benda ni? Saya depo $10 bang, macam mana nak buat benda ni? Ini bukan hanya untuk trading.
trading is a holistic thing, it's the whole thing. Kalau anda cuba nak jadikan trading main-main, then trade main-main. You are not trying untuk bulan ni konsisten 10%. Anda buat main-main, ada masa trade, ada duit depo, tapi nak konsisten 10% ataupun konsisten 500% sebulan lah. Mana mungkin? Orang yang beli 4D tu tak konsisten dapat menang. Senang cerita. Boleh? Ada masa menang banyak, tapi banyak masanya dia ternganga. Itu dia. Boleh? Memang ada. Faham maksud saya? Itu kataan betul lah kan? Ayat betul lah kan, Minul? Orang yang beli 4D tak sentiasa, tak harapkan konsisten. Itu je. Kan? Jadi kalau anda ada duit, letak depo, lepas tu trade, tak ada cuba-cuba, ada masuk letak, kejap tukar teknik ni, kejap tukar teknik ni, jadi tak jadi, kita cuba-cuba. Sama lah macam ayat saya tadi. Orang beli 4D tak harap pendapatan konsisten. Dia harap dapat sekali menang banyak. Ataupun tak dapat banyak. Itu bukan trading. Itu bukan melabur. Faham maksud saya? Tapi ramainya yang macam ni. Dia ada masa dia trade, ada masa dia depo, ada masa macam tu. Tapi dia on off. Jadi orang yang beli 4D tak harapkan pendapatan konsisten daripada 4D dia. Dia harap dapat banyak sekali ataupun habis. Itu je. Boleh? Menyirap sikit. Saya harap terasa. Siapa yang nak terasa. Saya harap terasa. Boleh? Okay. Quote saya dekat Facebook, Aminul. Dia ni suka kata-kata hikmat. Lama tak nampak kata-kata hikmat. Okay. Aggressive portfolio. Dapat idea. Lama tak tengok Facebook. Aggressive portfolio, volatile, sensitif. Ni kepada anda lah. Kalau anda kepada risk exposure. Katalah anda boleh nak ambil risiko besar, then anda tak ada komitmen, duit gaji simpan pun bulan depan ada gaji banyak lagi. Simpan adalah simpan, ni bolehlah lebih. Anda nak letakkan aggressive portfolio kepada terdedah kepada risiko pasar anda, boleh. Tak ada susahkan anak bini, tak ada susahkan orang lain. Then okay. Defensive portfolio, kalau anda ada satu jumlah yang besar, boleh dilaburkan, dan anda tak nak terdedah, itu kepada bond contohnya, fix contohnya. Income portfolio, ada satu jumlah, anda nak growkan dan mendapatkan fixed return. Spekulatif, ni kepada apa yang kita buat ni lah. Dan hybrid, saya gunakan kaedah hybrid. Hybrid saya campurkan di antara spekulatif dan income ni. Saya campurkan dua ni. Okay. Ni cerita tadi pasal kita punya monthly budget. Ketahui kat mana anda. When kita bercakap mengenai pelaburan, ultimate kita adalah mencapai financial freedom. Soalan saya, apa angka kebebasan kewangan anda? Anda tahu ke? Jadi, kata financial freedom, kita selalu dengar kan orang, financial freedom bang, saya nak financial freedom. Bila tanya financial freedom tu berapa? Dia panjang dia. Seorang yang nak mencapai financial freedom, objektif tu kena ada dalam otak dia sentiasa dah. Maksudnya, okey, saya perlu ada pendapatan banyak ni. Steady stream of income this much. That is fixed. Ataupun something yang memang ada ke saya tidur sebulan ke, dia ada. Saya tidur 3 bulan pun ada. Itu yang kita nak. Your money is working for you. Your modal is working for you. Benda ni bukannya cerita pasal lot size ni, tak. Ini dahulu. Okay, buat yang ni and know where you stand and start lihat where you are now. Macam mana kita nak tingkatkan ni? Apa strategi? Dari situ anda boleh rancang strategi. Dari situ anda boleh merancang strategi. Okay. Ni apa saya gunakan, saya tengok portfolio saya tengok kepada apa yang saya laburkan, dan saya ni cuma apa yang saya gunakan. You work yourself, you want to use this sebagai anda punya base, no problem.
kepada anda dan saya akan tengok performance dia. Saya tengok 3 bulan sekali, sekiranya sekiranya lebih cantik trading contohnya. Trading saya lebih cantik, saya akan ambil risk besar sikit. Tapi tetap saya tak semua duit saya, katalah keuntungan daripada trading ataupun perniagaan. Saya tak semua saya letakkan terus semua kepada forex. Tak. Saya tetap bina saya punya base. Tetap allocation. Kalau sini menurun, saya akan turun balik. Menurun. Nampak? Setiap 3 bulan saya buat benda ni. Jadi modal yang saya risikokan balik dalam dagangan, dalam pelaburan, terbahagi kepada ini. Boleh? Jadi saya pusing portfolio saya menggunakan ini. Ini figure yang saya gunakan sejak 2012. Ini figure yang saya gunakan. Saya rotate je duit saya. Rotate. Itu je. Ini contohlah satu portfolio. Katalah kita nak buat satu investment portfolio. Kita nak capai satu jumlah 100,000. Masalahnya, bang, abang nak cerita 100,000. Saya tak ada duit 100,000 bang. Memang, tak ada. Tak apa. Apa yang anda buat, anda letakkan contohnya, anda cuba untuk buat gain. Daripada kalau ada 100,000, saya cuba untuk buat 5,000. Boleh? Dan kalau rugi, saya limitkan rugi bulanan 2.5%. Ni cara dia. Dan kalau had mana? Kena ada had. Mana boleh rugi. Ni rugi dia. 30,000. Keseluruhannya saya stop. Kalau masa ni saya ada 500 je bang. 500 kalau anda ada ni 500 sampai 30,000 saya stop. Itu masuk risk of win 30,000. Okey, kalau dia tengah menaik dan kita akan bagikan dia kepada ni. Okey, buat belanjawan anda yang ni tadi. Buat anda punya belanjawan bulanan buat belanjawan bulanan anda. Ni buat belanjawan tahunan anda dan lihat setahun ada berapa banyak anda boleh letak dalam saving dan investment. Saya campurkan dua ni. Ada berapa banyak yang saya boleh letak dalam saving. Nanti kita tengok kenapa saya letakkan saving investment bersama. Ada berapa banyak? Berapa banyak yang ada? So katalah setahun dalam contoh ini kita ada 2,400. Setahun ni 2,400 setahun. Maksudnya sebulan saya ada average $200. Jadi apa yang saya buat, setiap bulan saya akan letakkan $200 dalam portfolio investment. Dalam portfolio investment, bukan dalam trading account, dalam portfolio investment. Okay, ini jumlah yang saya akan nak melabur. Ini saya ada. The normal thing orang akan buat, dia akan letakkan $200 tu semua dalam forex. Semua dalam saham. No. Anda lihat anda tengok $200 ni, saya akan lihat kepada kepada tahunan kepada notional. Maksudnya setahun tu saya ada 2,400. Saya akan kira target saya berdasarkan 2,400, not berdasarkan depo. Boleh? Ini starting point saya. Ini notional, setahun punya notional. Maksudnya, saya akan dan drawdown limit 2.5% daripada ni, daripada 2,400. Ni modal yang tak ada lagi. Ni notional. Bagi siapa yang tak ada modal besar lagi, dia baru cuba, setiap bulan kita akan letak 200. Letak 200. Setiap bulan kita letak $200. Boleh? Ataupun berapa jumlah anda lah. Anda dah rancang benda ni. Tak kisah akaun MC ke apa ke, saya akan letak. Cerita dia, anda cuma letakkan dalam akaun anda, trading account, $60. Sebab 2.5%. Faham ni? Boleh? Letakkan $60 je. Lain, letak $140. Letakkan dalam something macam ASB ke, REITs ke, apa-apa yang mudah untuk anda keluarkan jadi cash. Jadi cash. ASB nowadays is very, very, of course ada hari yang dia blackout date. Contoh. Sekarang ni is very senang. Bukan macam dulu. Kalau dulu nak keluarkan duit, ASB tu senang lah. Beratur je panjang. Kalau dulu macam REITs tu lama. Sekarang ni simple je.
keluarkan ya. Dan letak 140 dalam itu $200 anda. Dan apa yang anda cuba buat adalah anda trade. Dan anda cuba nak jadikan $60, tapi anda trade macam ada 2,400. Faham? Ya. Anda akan kira lot sizing dia, apa semua, dan berdasarkan ini 5% the whole month ya, punya drawdown. Kalau sampai $60, ni habis, saya tak trade, itu rugi. Bulan depan, depo balik $200. Dan anda akan turunkan exposure anda. Lepas ni kita tengok. Kalau jadi, dapat. Katalah kita perfect ya. Dapat. Jadi anda punya notional tu menaik. 2,520. Anda akan biarkan duit dalam ni. $200 anda depo lagi. Tapi bukan depo kepada trading account. Anda depo kepada fixed income account. Anda simpan ASB anda. Boleh? Simpan dekat ni. Yang sini anda keluarkan, letak dalam satu holding account. Jangan biar dalam account trading. Letak account trading dekat XM anda boleh buka 88. Jadikan dia sebagai buka satu account sebagai bank account ataupun sebagai anda punya wallet lah. Letak kat situ. Yang untung 180 ni kan. 60 campur 120, 180. Dan sekarang ni anda punya ni adalah $63. Trade. Dan anda punya target $126. Kalau MC sini. Bukannya MC macam sekarang. MC sekarang, boleh demam. Itu MC sekarang. Tak ada. Sekali tukar. Mana? Hio. Faham ini? Hio. Syukri. I hope you guys are doing a version of this sekarang ni. You are doing a version of this. Tak ada dah cerita MC, habis. Minul, faham ini kan? Helmi faham lah. Minul. But seriously, don't do what you did last time. Anda letak semua masalahnya bila kita buat macam tu, apa kita buat? Bila kita nak sampai 5% kita, tak apa, nanti dia pusing lah, tak apa, stop loss digaul sikit. Biasa betul tak apa saya kata? Kan? Kita ni sebab benda tu online, duit tu macam duit monopoli, tekan-tekan, tak ada apa-apa. 5% baru 5%. 5% anda cerita $100. Katalah anda buat mistake tu, akaun anda dah $50,000. 5% tu banyak. Kalau daripada asal bila modal kecil kita tak dapat nak disiplin buat benda tu, apakan lagi kalau kita ada modal besar. Fikirkan benda tu. You start from small dulu. Start. Dan the thing is, when you put the whole amount dalam broker bukan bayar. Broker is not paying interest to your unutilized fund. Faham tak? Anda letak $400 kat sini kan. Anda gunakan berapa dolar saja. The rest anda biar je. Tak apa. You are a leverage player. This is how you use leverage. Faham? If you ask me how much leverage to use with this technique, you are using maximum. Saya akan gunakan 888. Dia bagi 8 juta, saya ambil 8 juta. Cerita dia, I don't care. It's not, ramai kita leverage besar, leverage kecil tak MC. Siapa kata leverage kecil tak MC? Kalau anda trade macam besok tak ada market, leverage besar ke leverage kecil ke, cerita dia anda akan trade kurang lagi, tak dapat nak buka position, itu je. Tapi kalau trade macam sekarang, letak. Leverage satu-satu pun, kalau 1-2 pun boleh MC. Satu-satu tak ada MC. 1-2 pun boleh MC. Dah buka macam tak ada market besok. Fikirkan benda ni. Jadi okay, faham maksud saya? Parking your money elsewhere. Ni next month. Move. Don't. Dan saya bulan ketiga, katalah ini jadi macam ni. Bulan ketiga, apa saya buat? Saya akan keluarkan dan saya tinggalkan $66.15 dalam ni. Dalam ni dah ada untung, yang ni, yang bulan ketiga tu. Saya alihkan balik dan saya tinggalkan $66.15 dalam ni. The rest saya keluar, letak dalam fixed income portfolio. Faham? The rest saya keluarkan dan sini untuk satu kali deposit, satu kali transfer. The rest saya letakkan dalam fixed income. Ingat, setiap bulan kita tetap letak $200. Every month, we put into our fixed income portfolio. Every month, Anda melabur. Faham you? You are investing.
No more you are trading. Here, you are only following SOP. You are following, okay, now bye-bye. You sell. Sebab tu saya kalau trade, anda tengok saya trade, saya simple je. InsyaAllah bulan berapa? Bulan 8. Bulan berapa? Bulan 8 nanti kita ada live trade. Bulan 8. Bulan 7 ke? Saya trade, ini yang anda tengok tadi. Mana? Ni tadi. Lebih kurang macam ni ikut ada satu sistem, ikut sistem dia. Kalau swing. Kalau ni untuk intraday. Kalau live trade kita intraday lah. Takkan kita nak position kan. Kita ni lah. Kita short apa? Kita masuk short term lah. Saya ikut je. Dia SM, dia TP, itu je. Yang pentingnya bukan entry. Yang penting ni jaga duit. Itu je. Memang pihak XM akan katakan nanti, you ada sesi live trade kita kalau nak tahu. Kita ada sesi live trade nanti. Pergi kat XM. Ada benda baru. Saya pun malam tengok. Tapi memang saya tahulah tapi cerita dia. Kita ni kelas kita ada sesi live trade. Mi, jadual dah keluar, tengok ni. Jadual sampai bulan ni. Sesi dagangan secara langsung. Kita ada live trade dekat Ara Damansara, dekat Penang, dekat Kuching. Kuching. Mana Kuching? Mana kelas? Mana punya ni? Ni kat Kuching. Kita sesi live trade kita. Miri tak ada center. Buka center tu kan? Buka center. Saya okey je. Kat center-center XM lah. Tempat lain belum. Tempat lain. Dia jadual ni sampai bulan 9. 10, 11, 12 tu ada lagi lah. Okey. Sesi live trade. Bukan tapi kita buat macam ni lah. Buat macam ni. Contohnya. Okey, kita ada set up untuk AUD Chef. Okey, AUD Chef. Kita set up lah. AUD Chef. Okey, kita tunggu sini kan. Tunggu sini. Price masuk, reject. Okey, kalau kita tak webinar tadi, tak cantik. Tak risk reward lah. Kita short lah. Ni, set up dia. Target. Itu je lah. Target bawah. Itu je lah. Tengok 1.3 tak. Okay, kalau 1.3 enter lah. Itu je. Kita kepada set up je. Itu je. Takkanlah kita nak AUD Chef ni, kita nak hentam 200 pip. Lepas tu kita tengoklah. Okey, ni 1R dia berapa? Ni 7 pip, 8 pip. Okey. Dia gerak 8 pip. Kalau AUD Chef ni tak dapat nak letak AUD Chef ni. Tapi maksudnya bila dia gerak 8 pip, kita akan letak kita akan letak kepada ni, kepada break even. Dia gerak lagi 8 pip, kita train lah. Itu je. Simple je. Kan? Set up lain. Ni set up daripada sini. Benda ni. AUD JPY. Okey, AUD JPY. Ni set up dia lah. AUD JPY. Short. Okey, kita tengok ada tak set up untuk short dia. AUD JPY. Okey, kita tengok. Okey, ni tak. Ni first tak ada. Nampak tak ada rejection candle kan. Okey, ni tadi first area. Kita tunggulah area second ni. Apa jadi kat situ. Ada TP. Baguslah dia retrace jauh sikit. Dia tengok ada tak dia rejection kat atas ni. Itu je. Boleh? Kita letak alert, kita makan kat bawah. Kalau ada Damansara kat bawah tu makan. Itu je. Kita trade set up je, tak ada bulan bintang. Dia kepada set up. Set up apa? Teknik tu apa dia punya expectancy, kita trade dia. Kita trade dia. Semalam tak 2 hari lepas tak berapa cantik. Yelah, takkanlah kita nak duduk. So kita punya sesi live trade ni dari pukul berapa tau? Sesi live trade kita
dari pukul 2 sampai 10 malam. 2 sampai 10 malam. Yes. What we dalam ni kita trail loss, trailing stop loss. Kita trail. Maksudnya what I do dalam ni adalah kena teknik ni lah. Teknik exit dia adalah say this one is 12 pip. Then every movement 12 pip, then I trail. Dia turun lagi, I don't do trading stop dengan auto. Turun lagi 12 pip from current, katalah dia turun sini, daripada sini dia turun 12, and then turun another 12 pip, then here stop loss will be here. Kalau dia sampai sini, here turun lagi, kalau dia turun lagi every 12 pip. Trail, ini manual trail. You want to use that one, boleh. Ini untuk teknik ini. Saya manual trail. Manual trail. Maksudnya letak alert je lah. Letak alert lah. Bila tengok dia ada tak rejection kepada CRS. Itu je. Kalau dia tak ada rejection, dia naik. Nak trade apa benda? Apa lagi setup kita ada? Ini je. Apa lagi satu lagi? USD chef. Shallow bounce. USD chef. Ini contoh dia lah. Okey, turun lagi. Dah bounce pagi tadi dah dia. Kita tunggu bounce kepada area ni. Kalau ada bounce dia, then itu je. Itu je. Sebab tu anda nampak saya pukul 5 pagi tu Zul ni tak tidur. Saya untuk daily punya ni, kalau tak ada apa-apa news besar pada hari tu, saya guna technical je. U-Chef. Saya ada position U-Chef dengan U-Cap. U-Cap semalam lah. Cap. Ni. Lain tu tak. U-Cap dengan U-Chef. U-Cap kita dah ada satu ni. Itu je. Boleh? Tak ada power. Tak ada ni. Kita cuma sistem. Ikut sistem je. Sambil tu kita tengoklah apa cerita. Itu je. Itu je. Tak ada, there is no, mesti tak ada stop loss. Ada stop loss. Mana ada trading tak ada stop loss. Itu je. Trade simple. Do something that is following a system. Itu je dalam trading. There's no bulan bintang. There's no that one. The thing is, you control this. The system tadi, cuma sistem. Faham? Hugh Teresa. Teresa Sabah. Hugh. Teresa kan? Boleh automated. Mana automated? Saya tak. You find somebody yang boleh automate, kongsi dengan saya. Boleh? Boleh automated untuk you mean the trading stop? Boleh? Boleh. You find out that one. Sebabnya saya tak pakai automated. Bila saya pakai automated, I found out the expectancy menurun. Bila saya pakai manual, expectancy dia menaik. Jadi saya pakailah ni. Bila saya pakai satu teknik tu, saya akan cuba dia. Dan saya akan back test dia dan forward test. Saya tengok, okay, when I do automated trading stop, what happened to the performance? What if I do manual and I find out if I do manual the performance is better. So itu saja. Itu saja. Try out maybe to you because the time that you trade is different from mine. It works better for you. A system, it doesn't give the same performance for everyone because time you trade dan time frame that you trade and your interpretation of the system. Faham? So do it, cuba anda punya sistem. Boleh? So the thing is, you want to make money, it's not that. It's just a discipline. It's just a discipline that you follow when you trade. Meaning you only following this system. It's just where you put your $66. And how
you jaga $66 tadi untuk buat berapa banyak that one. And you are looking at this. If the system work, fine. If the system doesn't work, you don't blame market, you don't blame yourself. And you are not blaming the system. It's the everything. Is the thing is semua benda tu. Dia bekerja sama dan ingat teknik adalah satu benda yang sama je. Market tu tak sama. So a technique it might work dalam satu sistem, dalam satu market untuk sama to some extent, market tu dah tak kena dengan dia. Bukannya dia tak bagus, market tak kena dengan dia. Kalau anda swing pada waktu ni, anda faham apa saya maksudkan. What do you think about hedging loss? Dia macam ni. Find out what is the performance. If it works for you, it works. There is no bad technique. Everything is good. Contohnya macam martingale, non-martingale or what. Cerita dia find out what is the performance. Itu saja. A martingale system work in a sideway market. Kita nak kata martingale tak bagus, sideway market dia buat duit. Itu je. Kan? Tapi kalau trading market, dia habis. Itu je. So, when you are using it dalam sideway market, kaya. Kan? Atas, kita masuk double, triple, quadruple. Bila jatuh, buat duit. Kan? It works better dalam sideway market. So, find out the market for your system. The thing is, how you manage your money. Itu je. Find out the performance. How to find out the performance? Ni. Ini contoh dia tadi. What is the calculation? Ini calculation ni tak tepat, sebenarnya lagi tinggi. Yang kat sini saya lupa tambah sebab dia ada yang 3% ni kan. Yang 3 bulan. Saya lupa nak tambah sini. Everything is good. There is no bad technique. But you must manage it. Itu saja. Faham? There is no, that one is wrong. That one is wrong. Kita selalu dengar. Dan orang kata, I used to be that way. Kita kata dia ni, kau scalping, kau hedging, kau ni, kau martingale habis. Tapi dia buat duit. I don't know. I don't use it. Itu je. If you ask me, I don't use it. Because I follow that 5%. I follow that 5% rule. I don't trade more than 2%, each entry. So I don't know. You need to ask somebody yang you need to backtest it and what happened. To me, I don't risk 50% of my capital. I don't. Gila apa? I don't do that. If you're talking about 50,000, 50% is 25,000. If you're talking about $100 is $50. The thing is, jangan bandingkan dia dengan berapa jumlah. Bandingkan dia dengan percentage. If 50%, that is huge. If you ask me when to start hedging, if I want, I will hedge starting daripada 10%. If me, I don't hedge more. I hedge, but I hedge in different way than what you have in mind. I know what you mean by hedge. Di situ adalah buy kat sini, sell, kita lock dia kan. Itu hedging kan. I don't do that kind of hedging. I don't do arbitrage trading, hedging. What I do is cross security hedging. Maksudnya, katalah saya long Euro USD, and then saya letakkan stop. Saya akan saya akan buy put option untuk Euro FX contohnya. Ataupun saya masuk kat saham 3M, kita ada saham 3M yang naik. Sebabnya US China nampak macam settle. Tapi ke arah untuk 3M tu counter stock, saya akan shortkan AUD JPY sebagai hedging dia. Kalau 3M jatuh. Faham? So the same amount saya akan shortkan AUD JPY. Sebab kalau US China tak bagus, AUD JPY jatuh. I do that cross security instead of the same that one. I don't do arbitrage. Faham? I don't do that. Because that will take time and it will drain your emotion. Untuk saya, it doesn't suit me. But if it suits you, it suits you. Itu saja. Ni kalau kita rugi, kita akan turunkan. You will deposit cuma $58, $50. Tetap $200. Tapi letakkan dalam fixed income.
It's all this. It's nothing about hedging ke apa ke. Ni lebih penting. If you are risking 50% of your equity, oh my God, itu je. Saya dapat jawapan saya, oh my God, itu je. I don't do that. Because that is not how you manage your own money. Imagine if you put your money to somebody else and that person is losing 50% of your money. How do you feel? How do you feel if that person, you put, tak payah banyak lah. You put $100, that person is losing $50 of your money. $50. And he's hedging it. You will be worried, betul tak? But when you do yourself, you kata, oh tak apa, ni boleh, ni boleh. Nampak tak? So that is why I don't do it. But I'm not saying it's wrong. Yeah, if that is the chance is 90%, if that is your expectancy, then it's good for you. But I don't do it. Itu je. Itu je. Because I have to monitor, I have to sit down and tengok. I don't do that. But if it works for you, it works for you. Itu je. Because we cannot say satu ni tak bagus, satu ni bagus. But I will look at it from this side. You need to work more on it. Itu je. In the first place, I limit it to 10%. If I lose 10%, I will start equity. Everything. If losing 10%, then I will look at the system overall. This is position sizing model lah. It's like this lah. Kita kena lihat kita punya risk ni daripada sudut capital yang kita keluarkan. Ramai yang tak tengok ni, ramai nak tengok gain. I can get this much, I can get this much. This account can get, this trading technique can get 100%. My question is, can I join your trading? Can. We got live trade session. Live trade session. In the one tu dekat XM tu. Only trade a system, itu je. When kita bercakap mengenai gain ni, you must look at your gain from the risk. Ramai yang tak tengok benda ni. Dia nak tengok, nak buat 100%, nak kaya. Soalan dia, kaya letak $100. Be realistic lah. That is not, dia itu lebih kepada faktor nasib. If it's proven that kita boleh sentiasa kaya dengan letak banyak tu, dalam dunia ni tak ada orang miskin dah. Tak ada orang miskin. Kalau satu tu boleh buat 500% setiap masa, tak ada orang miskin dalam dunia ni. There is nobody susah. Semua orang senang lah. Tak ada. Semua orang jadi trader. Tak ada orang bawa Grab, tak ada orang kerja bank, tak ada Perdana Menteri, tak ada timbalan Perdana Menteri, tak ada menteri lah. Semua, kau buat apa? Semua trading. Oh, kau trading. Semua kaya. Sebab tak wujud. Cerita dia, when you look at gain, you must look at it in term of risk. Itu je. No, I don't manage other people's money. You want to people manage money, send it to the bank, send it to mutual fund. I don't do that. It must be a license punya entity. I don't have license to manage your money. Tak ada. Every day I receive offer. I don't. My answer is all the same. I'm interested to give you education to do it. If you feel you cannot do it, send to mutual fund, send to amanah saham, let them manage your money. Boleh weh? I don't do people say one. If you itu adalah salah di sisi undang-undang negara kita. I don't manage people's money. I'm not interested. Okay. Look at gain in term of risk. Always look at it in term of that. Tengok when you are using a system, understand what is the system performance. Lihat daripada ni. Ini cara contoh kiraan dia lah. Ini adalah contoh dia lah. Satu-satu ni. Cara kiraan dia, lihat kepada anda punya risk.
Satu unit of risk, satu R tadi. Yes, thank you. Satu stop loss tadi 50 pip. Ini contoh penyeraan menggunakan pip. Masalahnya bila anda menggunakan fix loss ni tak dapat. Sebabnya saya gunakan kaedah ni. Saya gunakan kaedah kepada dollar value. Contohnya, ni contoh dia. Ya. Sebabnya semua pair go to the bank, they have all the license. Contohnya, anda ada berapa? Anda nak tradekan satu position sebanyak $20. Okay? And you are risking the whole amount that to $20. Now, this is by amount, how much? And you are putting 100% risk percentage for that $20. One entry. And then bila kita nak tengok stop loss ni, don't use fixed stop loss lah, because when you are using fixed stop loss, different pair will have different volatility. For example, you bandingkan dekat 30 minit je, ambilkan contohnya macam UDJPY. This is what you call the volatility. This is less volatile. This is UCAT is more volatile than AJ here in this case. So the volatility is different. So maksudnya kat tempat your support resistance will be different. Faham tak? Your that one will be different. Your support resistance level, then kira kan where is your that one, then kira kan, then letak balik. Contohnya kat sini mungkin 45 pips, Euro USD. This is the micro lot, this is the standard lot. If you are looking at lain, Chef JPY, you need to know USD JPY. Katalah USD JPY 107.50. The lot will be different. Nampak? Don't. Okay? Jadi kirakan. Jadi keep a table of your performance. Keep a table of your performance. Then know average. Saya dalam ni saya cadangkan at least 30. Tapi a good one will be 100. 100 sample. 100 trades of trading days. Dan kirakan. Every trader do this. By having this, you will find out, you will start kepada anda punya disiplin. If you don't have this one, percayalah, anda tak akan ada disiplin. The one that kills kita punya trading adalah disiplin kita. Keep it. Okay? Kita dah pukul 4 tak terasa. Then give that one. Then you will calculate your that one. Your position size berpandukan ni. Berapa banyak nak trade tu. What is the target? How many time you trade? Kalau anda trade intraday, maybe you divide your day one. Hari ni aku trade $50. Then $50 one day. Meaning number of trade is 20 in a month. Faham? 20 dan seterusnya. Okay? Jadi kita tak sempat habiskan nota ni. Pihak XM ada email kepada anda, ada pelbagai. Jadi lihat kepada email anda nanti, bullet method dan lain-lain ni. Lihat dia, manage your portfolio lah. Kita ada lah, ini yang saya buat. I manage my portfolio, I divide. Ni yang saya sebut tadi, intersecurity hedge trade. Sekiranya kat sini something with my saham ke, my forex ke, my whatever, my currency trading, then I need to hedge it, then different account. Bukannya euro ini tak boleh. Euro USD ada buy kat sini, ini ada short. Different account tak boleh. Sama account boleh, tapi different account tak boleh. Itu arbitrage. Kalau same account, you hedge it, okay. Faham? What I do is I intersecurity. Divide each system into different accounts so that you know, senang kita nak maintain. Okay? To invest in the system, trade your system. Itu saja. Okay? So siapa nak email tadi, email saya sekarang dan saya balas email anda in 5 minit.
time. Jadi email kepada saya sekarang, alamat email ada kat situ. Letak Outlook sajalah, saya tak baca email orang. Ramai macam-macam ada. Okey. InsyaAllah kita bersama lagi pada setelah malam nanti, webinar Helmi pada jam 8 dan saya pada jam 9. Bersama saya pada malam nanti lagi, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My email Z, sekali lagi saya bagi. Email saya zulle6716@gmail.com. Ni email saya. Email sekarang bukan Hotmail, Gmail. Okey, email saya sekarang Okey. Okey, thank you. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua